Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik yang masih lagi bersama saya dalam Genta Merah Channel. Alhamdulillah, hari ini saya nak mengutarakan janji saya untuk memberi sedikitlah garis panduan bagaimana penyediaan logbook untuk pendawai, yakni PWU, penjaga jentera atau pencantum kabel. Dia sama je, dia tak ada beza banyak lah, dia sama je. Yang paling penting ni lebih kepada untuk mereka yang nak ambil persendirian. Kalau dia ambil melalui institut pengajian, memang dah disediakan logbook. Memang dah disediakan logbook. Walau bagaimanapun saya tak ikut sangat yang tu. Itu untuk semakan pensyarah nanti. Saya lebih suka buat ikut persendirian, sebab mungkin selepas tu kita akan ambil lagi untuk kalau kita dah ada PWU, kita akan terus untuk ambil adjustment. Kalau melalui institut pengajian, memang kita kena ikutlah yang mereka telah cadangkan, bagaimana panduan-panduan yang mereka dah beri, kita follow saja, kita isi saja, jadi mudah. Jadi okey, ini untuk lebih kepada untuk mereka yang akan ambil persendirian, mana yang dah ada diploma, dah ada ijazah tapi nak ambil juga perakuan, walaupun bidang yang berlainan, dia boleh ambil juga perakuan elektrik dengan syarat bekerja dengan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Itu di Semenanjung lah, kalau di Sarawak, Sarawak lah, kalau di Sabah, Sabah lah. Okey, jadi buku nak buat logbook ni, dia kena ada buku. Buku yang kulit keras depannya tu, yang besar tu, muka paling tidak lah 200 muka surat lah. 200 muka surat lebih, tak ada hal, jangan kurang daripada 200 lah. 200 muka surat. Jadi dia kena ditulis tangan lah. Kita tulis tangan, catatan harian kita tu, logbook harian kita tu, untuk berkenaan dengan inilah. Dalam untuk muka depan dia tu, okey, ni garis panduan ya, garis panduan penyediaan buku log ni. Okey, yang mula-mula muka depan tu, ni contohnya ni, ni logbook. Tapi ini kecil lah, ini memang kecil. Kita ambil yang besar. Bila kita buka saja, kita kena buat dekat sini ataupun sini kita lah. Sini atau sini lah, dua ni. Sebelum isi kat TV dia lah kan, kita kena letaklah apa maklumat peribadi kita. Maklumat peribadi orang yang nak ambil tu, nama dia, kad pengenalan dia, lepas tu berapa umur, boleh juga alamat dia, nombor telefon pelajar, nombor telefon kita lah. Kalau dia pelajar, nombor telefon pelajar lah. Tapi kita ambil persendirian, nombor telefon kita lah. Kalau ada nombor telefon mak ayah kita lagi bagus, kalau ada apa-apa senang lah. Sebagai ni saja. Lepas tu dengan tarikh mula melibatkan diri dalam kerja penyelenggaraan ataupun pendawaian yang berkaitan dengan elektrik lah. Itu butiran yang pertama. Butiran yang kedua pula, maklumat syarikat tempat kita bekerja tu. Butir-butir perpasangan kontraktor elektrik, orang kompeten, orang jurutera profesional di mana kita bekerja lah. Alamat syarikat, kalau ada nama syarikat, kenalah alamat syarikat, carta organisasi syarikat masa tu lah, sebab dia berubah-ubah tiap-tiap tahun kan. Okey, nama orang kompeten, nombor kad pengenalan dia, nombor perakuan dia dengan perakuan dia sendiri kena letak, gambar kedudukan syarikat, itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik lah. Nombor pendaftaran perpasangan, pendaftaran kontraktor elektrik, itulah semualah. Kepilkan kalau ada. Bukan kalau ada, memang ada. Sebab kita bekerja dengan kontraktor elektrik ni, dia kena ada, mesti ada. Jadi lepas tu dengan maklumat syarikat tadi tu, pastikan kompeten yang ada di syarikat tu berdaftar dengan syarikat lah, dan staf syarikat lah. Jadi itu kena tahulah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah tanda tangan dan cop. Tanda tangan dan cop ni maksudnya di setiap projek kita
harian ke, mingguan ke, bulanan ke, ataupun satu projek. Dia kena di tugasan kita yang dah selesai tu kena di tanda tangan oleh majikan. Majikan kena adalah tanda tangan. Kita suruh dia tanda tangan sekejap, dia minta nama dia, lepas tu job syarikat, minta dia tanda tangan je. Bos-bos ni kadang-kadang dia tak berapa ni kan, jadi kita ambil tanda tangan dia. Yang nama tu kita dah siap tulis lah. Lepas tu tanda tangan orang kompeten, itu memang dia kena tulis. Bila nama dia dengan perakuan dia sekali dengan job. Dia ada job khas dia. Dia ada job khas dia. Tak adalah dia hari-hari nak menulis kan. Banyak juga tu kalau dia ada 2, ada 3, ada 4 kan. Tapi selalunya dia akan tulis PW dia dengan adjustment terkini lah. Okey. Lepas tu yang ketiga tadi 3.1. Okey. Orang kompeten adalah orang yang menyedia, orang yang menyelia Utera, elektrik kompeten, utera perkhidmatan elektrik, penyedia elektrik, chargeman, wireman yang berkaitan dengan kerja-kerja harian. Siapa yang berkaitan dengan kita itulah. Kalau ada IR ke ataupun penyedia elektrik, chargeman ke, wireman ke, kita akan minta dia tanda tangan untuk kita lah. Kalau kerja chargeman, kita akan minta chargeman yang akan tanda tangan lah. Yang keempat, butir-butir kerja dan pengalaman. Apa-apa butir kerja kita harian tu kita kena tulislah. Dan kita akan ceritakan sikit pengalaman kita, macam mana kita menyelesaikan. Itulah salah satu yang perlu ada lah. Log kerja harian. Lepas tu penerangan, pemasangan, penyelenggaraan pengujian, benda-benda macam tu lah. Nama projek, lokasi projek, tarikh mula projek, tarikh siap projek, kerja harian, bahagian kerja yang terlibat, apa dia kerja-kerja yang kita jalankan. Lepas tu jenis-jenis peralatan yang digunakan. Yang biasa ada, kalau yang biasa tu biasalah. Kalau yang ada mana-mana yang perlu mesin compact untuk kita, supaya kita tanam underground cable ke, apa yang berkaitan lah. Jadi kita guna mesin compact. Apa-apa tu kita boleh ambil gambar. Sekarang mudah, ambil gambar je. Ambil gambar, dapat kita kepilkan cantik-cantik. Jangan potong suka-suka. Potong cantik-cantik, biar kemas, biar siapa-siapa yang tengok logo kita, dia rasa seronok nak tengok. Berkali-kali pun dia ulang. Macam kita tengok album kita lah, album gambar kita kan. Siap dengan penerangan kan? Alhamdulillah, insyaAllah itu yang terbaik lah. Okey, keterangan berkaitan kerja yang dilakukan. Contoh cara mengendalikan tugas atau langkah kerja yang diambil dan kesimpulan. Kalau ada keselamatan, ceritakan juga kenapa tangga macam ni, kenapa tangga perlu dibuat kedudukan macam ni. Kalau scaffolding, kenapa perlu dibuat macam ni, kenapa. Semua kita boleh ceritakan, tak ada masalah. Lagi banyak, lagi lengkap, lagi cantik. Itu dia. Okey. Pengesahan tanda tangan majikan orang kompeten yang menyelia bagi setiap tugasan yang diselesaikan. Sama tadilah yang betul. Yang kelima, dokumen sokongan yang amat penting, seperti lukisan skematik dan perkiraan. Kenapa perlu skematik dengan perkiraan? Sebab kita nak tahu saiz kabel yang digunakan untuk incoming, saiz fuse dia, fuse ataupun main switch, ESCB dia, MCB berapa banyak, kita tengok pada beban yang ada lah. Dan banyak-banyak lagi lah yang macam tu. Lepas tu lukisan susu atau elektrik, layout lah, layout drawing. Layout drawing tu kedudukan lampu, kedudukan kipas, kedudukan yang paling baik lah, yang paling cantik lah. Jangan pula kedudukan kita letak tepi sangat dan dari segi pencahayaan tak cantik. Jadi macam tu lah, dia kena mahir kat situ. Carta seperti jadual IEE. Macam kita nak tahu saiz kabel tadi, kalau 300M berapa saiz kabel, kita boleh rujuk dekat IEE lah. Jadual borang berapa, jadual berapa kan, 9D 9D1, banyak lah dalam tu ni, kalau nak ni apa semua kan. Lepas tu gambar-gambar yang berkaitan dengan kerja, penyelenggaraan ke, pendawaian ke, apa-apa kerja yang kita buat, pastikan kita ambil gambar dan nampaklah cantik logbook kita. Okey, yang terakhir, dokumen yang perlu dibawa semasa semakan logbook. Itu yang terakhir lah tu. Itu yang terakhir. Jadi saya tak perlu habiskan dulu yang terakhir, itu yang terakhir.
Dan jadi kita nak supaya kita lebih logbook kita lebih bermanfaat, jadi kena ni lah. Okey, projek yang berkaitan dengan projek tadi yang saya cerita tadi tu. Projek yang kita nak rangkumi yang cantiknya, nak menambah lagi cantik kita punya tu kan. Senaraikan alat atau bahan, kita boleh tulis. Lepas tu yang akhir-akhir ni kita boleh buat letak gambar je. Kalau ada pertambahan bahan ataupun alat, kita boleh letak jugalah. Kalau ada kos bahan, kos kiraan, macam mana kita nak kira-kira, boleh masuk. Peraturan keselamatan atau akta yang berkaitan boleh masuk. Pelan susun atur tadi kan, itu memang kena masuk lah. Elok-elok ni kita lukis elok-elok, lepas tu kita tampalkan. Ada yang malas gitu, photo state aja, pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi pastikan cantik, susunannya cantik. Jadi kita nak ni jadual faktor kepelbagaian, itu memang kenalah, sebab itu adalah untuk PW4 kan. Lepas tu rajah skematik yang berkaitan macam saya terangkan tadi. Lepas tu langkah kerja termasuk gambar, saiz, macam-macam lah langkah kerja. Gambar saiz apa kita nak masuk, digalak menggunakan glossy paper kan. Ini macam-macam lah, biar nampak kemas. Setiap gambar perlu diperincikan maklumat satu persatu, muka surat berapa, muka surat dia, nak gambar ni apa. Lepas tu pengujian dengan test sheet, kena ada juga yang disahkan oleh orang komputer ataupun penyelia elektrik kita lah. Okey. Banyak juga kita sertakan lampiran, spesifikasi alat jika ada. Nak bagikan dia nampak kemas, nampak cantik kan. Di akhir penulisan setiap laporan projek perlu ada disediakan nama pelajar, tanda tangan. Itu yang akhir sekali lah, disah. Lepas tu baru disah oleh syarikat dan bertanda tangan, itu yang last lah. Syarat lulus buku logbook. Apa dia syarat lulus dia? Syarat lulus dia senang aja. Kalau nak ambil A1, paling tidak pun ada perlu 13 projek berkaitan. Kerja talian, atas kabel, bawah tanah, papan Swiss, senggaraan motor atau lebih. Kalau nak ambil PW4, paling tidak 6 projek perpasangan pendawaian 3 fasa. Atau lebih lagi baiklah. Jadi itu untuk sedikit lah panduan. Dan apabila kita dah lengkapkan logbook yang baik, yang bila pengarah dah semak, dia atas budi bicara dia, lulus ke tak lulus untuk kita menduduki ujian teori, berdasarkan semakan logbook lah. Apa yang perlu ada untuk semakan logbook, kita letakkan jugalah kita punya CJ akademik kalau ada insyaAllah. Sebab lepasan SPM, CJ SPM pun kita boleh masuk. Apa kursus-kursus yang pernah kita hadiri boleh masuk, letak dalam satu file. Banyak lagi latihan-latihan lain masukkan. Kalau ada surat sokongan daripada majikan, kalau kita ada satu majikan, satu surat sokongan saja. Kalau kita ada 3 majikan, minta 3-3 tu. Tahun pertama dengan syarikat ni, minta surat sokongan ke dia. Tahun kedua dengan syarikat MZ Engineering Sdn Bhd, minta surat sokongan untuk dia. Yang terakhir, yang ketiga tahun, minta setiap. Kalau satu tadi, kita minta satu saja surat sokongan. Kalau 3 syarikat kita bekerja, 3-3 tu kita minta. Itu yang terbaik. Lepas tu semua buku-buku log yang berkaitan, kalau yang berkaitan lah. Jadi nasihat saya, bila kita dah bekerja dengan kontraktor elektrik, pastikan kita buat 2 logbook. Satu untuk PWU dan satu lagi untuk Jasmine. Jadi tak adalah masa kita terlalu lama untuk dapatkan Jasmine. Sama ada kita nak ambil Jasmine dulu ataupun kita nak ambil PWU dulu. Terpulang. Yang sekurang-kurangnya kita dah ada persediaan untuk 2 perakuan. Itu yang nasihat saya, selalu saya nasihatkan kepada adik-adik, agar kita jangan buang masa. Kita kena kejar masa kita kena isi. Kita tak boleh pergi jauh, tak ada masalah. Bekerja sebagai seorang kompeten, sama ada PW ataupun penjaga jentera yang paling banyak kategori yang seharusnya kita ambil. Kalau kita nak meniaga, kita ambillah PW dan ambillah Jasmine, walaupun AO ataupun A1, untuk kita kuatkan syarikat kita. Dan kalau kita nak bekerja, ambillah Jasmine daripada AO sampai B4 33 kV. Itu yang full lah. Jadi setakat itu saja, harap ada manfaatnya di sini.
Saya harap sangat adik-adik boleh faham. Agak pantas, agak laju saya hari ni. Harap-haraplah ada manfaat di dalamnya, insyaAllah. Dalam masa yang sama saya akan listkan di belakang saya, kiri kanan saya, untuk supaya adik-adik boleh bukan setakat mendengar, tapi adik-adik boleh juga membaca lah. Okey, cakap itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan.